Salam sejahtera dan salam lestari. Jadi hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tugasan 4 untuk subjek LASS 3013 iaitu Pendidikan Lestari Alam Sekitar. Jadi sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saudara Ikhwan Syazwan bin Abdul Rahim, saudara Iman Nur Arnaki dan saya sendiri Munajihah binti Muhammad Nasrom. Jadi tajuk pembentangan pada hari ini ialah peranan guru untuk mendidik murid-murid sekolah agar mereka dapat menggunakan sumber-sumber bumi dengan bertanggungjawab apabila mereka dewasa kelak. Jadi sebelum saya masuk kepada peranan yang pertama, saya akan membahas sedikit berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Bagaimana alam sekitar ni berkait rapat dengan pendidikan. Jadi pendidikan alam sekitar ni merupakan ianya berkait rapat dengan interaksi manusia dengan alam sekitar serta cara manusia untuk mengurus alam sekitar dengan penuh tanggungjawab demi kesejahteraan manusia. Jadi alam sekitar ni salah satu benda yang memainkan peranan yang penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Jadi ia melibatkan pendidikan alam sekitar ni melibatkan bagaimana manusia dapat mengurus alam sekitar dengan baik dan bagaimana ianya dapat diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Jadi proses ini melibatkan pendidikan tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar. Jadi kita akan bergerak kepada peranan yang pertama iaitu guru sebagai ejen sosialisasi. Jadi guru ni memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk pemikiran dan pandangan seseorang sebagaimana diungkapkan dalam citation yang saya berikan, di mana dengan penglibatan guru bersama komuniti sekitar, contohnya dalam projek kelestarian alam sekitar, guru tidak hanya mengajarkan tetapi juga melibatkan murid-murid secara praktis dalam memelihara alam sekitar. Misalnya, guru dapat menganjurkan program penanaman pokok di kawasan umum di mana murid-murid dan komuniti lokal dapat bekerjasama untuk menjaga alam sekitar. Jadi kepentingan memelihara dan melestarikan alam sekitar, terutama dalam konteks penggunaan sumber bumi seperti tanah, air dan cahaya matahari, tidak akan dipandang enteng ataupun dipandang rendah. Jadi guru dekat sini memainkan peranan dalam mendidik murid sekolah untuk menggunakan sumber-sumber bumi ini dengan bertanggungjawab, iaitu dengan melibatkan diri dengan melakukan aktiviti bersama komuniti di sekeliling. Jadi hal ini dalam masa yang sama juga membantu murid-murid untuk menambahkan pengetahuan mereka di mana murid dapat berkomunikasi dengan komuniti untuk tahu lebih banyak benda berkaitan dengan alam sekitar. Dan ini juga berkait dengan salah satu Sustainable Goals Development, iaitu yang ke-15 berkaitan dengan melindungi, memulihkan dan membina semula ekosistem daratan. Jadi itu peranan yang pertama, guru sebagai ejen sosialisasi. Seterusnya yang kedua, guru juga bertindak sebagai ejen integrasi. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana ejen integrasi ini berkait rapat dengan guru, di mana guru ini memainkan peranan yang penting dalam mengintegrasikan isu-isu alam sekitar dan kelestarian dalam kurikulum pelajaran. Jadi contohnya guru dapat memasukkan topik seperti kualiti air sungai dalam mata pelajaran geografi atau menekankan kesan perubahan iklim melalui penulisan esei dalam mata pelajaran bahasa Melayu atau bahasa Inggeris contohnya. Jadi dengan cara ini pelajar akan memiliki peluang untuk memahami secara lebih mendalam tentang pentingnya sumber-sumber bumi dan pentingnya memelihara alam sekitar dan bagaimana sikap tidak bertanggungjawab akan menyebabkan kerosakan kepada sumber-sumber bumi. Dan ini juga dapat dikaitkan dengan salah satu Sustainable Goals Development yang ke-6, iaitu air bersih dan saluran, dan juga yang ke-13 iaitu tindakan iklim, di mana goals ini berkait rapat dengan macam mana guru tu dapat mengintegrasikan isu-isu berkaitan tindakan iklim dan isu-isu berkaitan air dalam subjek-subjek seperti subjek geografi, subjek bahasa Melayu dan subjek bahasa Inggeris. Dan ini dapat membantu dalam peningkatan kesedaran dan pemahaman, di mana pelajar akan memiliki peluang untuk memahami dengan lebih mendalam tentang pentingnya sumber-sumber bumi dan kesan buruk
daripada sikap tidak bertanggungjawab terhadap persekitaran. Jadi itu merupakan dua peranan guru, iaitu sebagai ejen sosialisasi dan ejen integrasi. Seterusnya saya serahkan kepada groupmate saya, iaitu Iman dan juga Ikhwan untuk membentangkan peranan yang seterusnya. Okey, yang ketiga merupakan cikgu boleh memperkenalkan konsep-konsep seperti pengurusan sisa-sisa pepejal, pengurusan air dan pengurusan tenaga. Okey. Salah satu cara tadi yang saya sebut merupakan pengurusan sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal ni merupakan cara-cara untuk mengurangkan kuantiti sampah yang dihasilkan dan memastikan bahawa sampah yang dihasilkan diproses dengan cara yang selamat dan lestari. Okey, cikgu boleh mengajar konsep 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Okey, reduce ni merupakan kita mengurangkan penggunaan sesuatu bahan itu. Contohnya plastik, kita boleh kurangkan penggunaan plastik itu. Sebab bila kita bakar plastik atau kita nak buang plastik, kita bakar plastik itu, dia akan menyebabkan pencemaran air. Jadi itu menyebabkan tidak baguslah kepada kita punya alam sekitar. Jadi 3R yang kedua ialah reuse. Macam contoh yang saya sebutkan tadi, iaitu kita perlu menggunakan semula plastik tu. Disebabkan oleh bila kita nak buang atau kita nak tanam plastik itu, dia mengambil masa beribu tahun untuk terurai plastik-plastik tersebut. Dan konsep 3R yang ketiga iaitu recycle. Okey, recycle ni merupakan kitas semula di mana kita boleh mengitas semula plastik-plastik tersebut menjadi bahan-bahan yang lain. Misalnya penutup botol plastik, kita boleh tukarkan bahan tersebut kepada benda yang lebih berguna, seperti bekas plastik, botol plastik dan tali-tali plastik dan sebagainya lah yang lebih berguna. Okey, jadi pengurusan sisa pepejal ni boleh terkandung dalam salah satu Sustainable Development Goal, iaitu SDG ke-12, di mana SDG ke-12 ni memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang lestari. Okey. Okey, yang kedua, cikgu juga boleh mengajar konsep untuk menguruskan air. Jadi pengurusan air ini merupakan cara-cara untuk mengurangkan penggunaan air dan memastikan bahawa air digunakan secara lestari. Okey. Cikgu juga boleh mengajar tentang cara-cara untuk menghemat air, seperti mematikan paip ketika tidak digunakan, mandi dengan cepat dan menggunakan tangki air hujan untuk menyiram tumbuhan. Jadi ada penggunaan semula lah air di situ supaya tidak berlakunya pembaziran air. Okey. Jadi pengurusan air ini terkandung dalam SDG ke-6, iaitu memastikan ketersediaan dan pengurusan air dan sanitasi yang lestari untuk semua. Okey. Yang ketiga merupakan pengurusan tenaga. Cikgu-cikgu boleh mengajar atau memperkenalkan konsep pengurusan tenaga. Jadi pengurusan tenaga ni apa? Pengurusan tenaga ini merupakan cara-cara untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan memastikan bahawa tenaga digunakan secara lestari. Okey. Cikgu boleh mengajar tentang cara-cara untuk menghemat tenaga, seperti mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang lebih jimat tenaga dan menggunakan kipas angin sebagai alternatif kepada penggunaan penyejuk udara. Jadi pengurusan tenaga ni terkandung dalam salah satu SDG juga, iaitu SDG ke-7.
di mana SDG ke-7 ini memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan, boleh dipercayai, lestari dan moden untuk semua. Okey, poin yang keempat yang cikgu boleh lakukan untuk mendidik anak-anak murid ialah menggalakkan murid-murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang membantu memelihara alam sekitar. Okey, salah satu aktiviti yang boleh dilakukan untuk murid-murid mengambil bahagian dalam membantu memelihara alam sekitar ini ialah cikgu-cikgu boleh menghasilkan taman sekolah. Jadi murid-murid boleh belajar tentang tumbuhan, teknik berkebun dan kepentingan biodiversiti hasil daripada penghasilan taman sekolah ni. Okey, murid juga boleh mengambil bahagian secara aktif dalam menanam, menyiram dan menyelenggara taman tersebut. Okey, taman sekolah ni juga dapat membantu mereka mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan alam semula jadi dan memahami kepentingan memelihara kawasan hijau. Jadi penghasilan taman sekolah ini boleh terkandung juga dalam SDG ke-15, iaitu melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan lestari ekosistem daratan, menguruskan hutan secara mampan, memerangi penggurunan dan menghentikan dan membalikkan degradasi tanah serta menghentikan kehilangan biodiversiti. Jadi kalau berdasarkan taman sekolah tersebut, dia lebih cenderung kepada objektif yang melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan lestari ekosistem daratan. Jadi tiada kena-mengena dengan penggurunan dan sebagainya sebab ini hanyalah taman sekolah. Jadi hanya beberapa sahaja objektif di dalam SDG ke-15 yang menepati kepada taman sekolah tersebut. Okey, aktiviti yang kedua yang boleh menggalakkan murid-murid untuk mengambil bahagian dalam memelihara alam sekitar ialah mengumpul sampah. Okey, guru boleh mengadakan aktiviti mengutip sampah di dalam kawasan sekolah atau kawasan berhampiran. Murid-murid juga boleh digalakkan untuk mengumpul dan mengasingkan bahan buangan, mempromosikan amalan pengurusan sisa yang betul. Okey, jadi aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami kesan pembuangan sampah kepada alam sekitar dan memupuk rasa tanggungjawab ke arah menjaga kebersihan persekitaran mereka. Jadi aktiviti mengumpul sampah ni terkandung boleh terkandung dalam SDG ke-12, iaitu memastikan corak penggunaan dan pengeluaran bahan buangan secara lestari. Jadi kita boleh tahu bahawa bila kita mengumpul sampah-sampah ni, kita dapat memastikan bahawa pembuangan sampah tu dapat diurus secara lestari. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada poin di mana guru adalah sebagai role model. Okey, guru sebagai role model. Guru adalah satu sosok yang sememangnya penting dan sering diperhatikan dan dinilai oleh semua orang, termasuklah murid. Gerak-gerik seorang guru sememangnya akan dilihat dan ditiru oleh seseorang murid itu. Jadi guru ini adalah sebagai, seperti yang saya cakap tadi, adalah seorang role model ataupun figura yang akan sentiasa diperhatikan dan ditirulah gerak-geriknya. Jika guru tu baik mengamalkan sikap menjimatkan sumber, maka secara tidak langsung murid-murid akan ikutlah apa yang disampaikan ataupun tingkah laku yang diberikan oleh guru tersebut. Seterusnya, guru perlulah menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik kepada pelajar seperti takluk pada dalam etika perguruan lah. Seterusnya, guru perlulah menunjukkan contoh menjaga persekitaran dan kebersihan serta mementingkan kelestarian alam sekitar, misalnya dengan tidak membuang sampah merata-rata, menerapkan konsep 3R dalam sesi PDP bersama murid dan mengaitkan situasi kehidupan sebenar dengan pembelajaran dalam kelas tentang kelestarian.
Jadi seperti saya cakap adalah seorang guru tu memang sentiasa gerak gerinya sentiasa diperhatikan oleh murid-murid. Jadi guru itu sendiri perlulah menerapkan kelestarian dalam diri dia sendiri murid-murid. Baiklah, seterusnya kita balik pada poin iaitu guru sebagai motivator. Sebagai motivator ni, guru haruslah bertindak dalam memotivasikan murid untuk peduli terhadap lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggungjawab terhadap sumber-sumber bumi. Guru tu juga adalah ni maksud guru adalah seorang ejen yang bertindak sebagai orang yang menyemarakkan ataupun menyemangatkan seorang muda ataupun murid tu untuk bersemangat dalam menjimatkan sumber-sumber bumi. Guru perlulah memberikan tindak balas yang positif kepada murid sekiranya mereka mengamal sigap menjimatkan sumber-sumber bumi. Jadi guru juga sebagai motivator. Misalnya jika murid mengamalkan sikap yang menjimatkan sumber, maka guru perlulah memberi pujian untuk menaikkan semangat mereka untuk terus menjimatkan sumber-sumber lah, melakukan sesuatu yang menjimatkan sumber-sumber bumi. Guru juga perlulah bersama bersemangat dalam menerapkan sikap menjimatkan sumber bumi dalam kelas. Baiklah, seterusnya penutup adalah kesimpulannya kita oleh itu dapat disimpulkan bahawa guru sememangnya adalah satu watak yang penting dalam mendidik seorang murid tentang penggunaan sumber bumi secara bertanggungjawab. Guru adalah seorang yang akan sentiasa dekat dengan pelajar kerana mereka menghabiskan hampir keseluruhan masa mereka di sekolah, dan sepanjang di sekolah gurulah adalah satu watak ataupun figura yang bertanggungjawab dalam pembelajaran murid, terutamanya berkaitan topik penyebatan sumber alam sekitar ini. Jadi secara tak langsung guru sememangnya adalah satu watak yang penting. Jadi dapat tak dinafikan lagi lah, guru memang penting untuk menjalankan aktiviti penjimatan ni. Sekian, terima kasih.